Hi, welcome back to my channel, Sabrina Osman. Hai korang, apa khabar? Aku nak ucapkan terima kasih pada siapa yang support dengan cerita aku, komen, like, subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Dan aku juga nak minta siapa-siapa yang belum lagi subscribe, boleh subscribe channel aku untuk tak ketinggalan video-video yang menarik. Untuk tak melengahkan masa lagi, kali ini aku akan ceritakan tentang kisah seram seorang pramugari masa dia terbang ke Phuket, Thailand. Tapi sebelum aku nak teruskan, aku nak bagi tahu pada korang yang aku sendiri pun tak pasti dengan kesahihan cerita ni. Cumanya aku nak ceritakan pada korang pengalaman pramugari ni. Menurut pengalaman Damia, bukan nama sebenar, itu merupakan kali pertama dia terbang ke Phuket, Thailand tu. Kalau dah namanya kali pertama, mestilah dia akan rasa sangat-sangat teruja untuk pergi ke sana. Dan semasa Damian sibuk berborak dengan kru-kru dia, tiba-tiba ada satu kawan dia bernama Alice cakap dengan dia yang, "Is it okay if I want to sleep in your room later?" Alice tu tanya dekat Damian macam tu. Damian ni rasa curious lah, kenapalah Alice ni nak tidur dengan dia sedangkan setiap orang semua dapat bilik masing-masing. Dan macam tak best lah sebab dia akan ganggu privacy Damian kan, sebab Damian masa tu dia ada plan untuk video call dengan mak abah dia. Jadi akhirnya Alice pun menjelaskan pada Damia kenapa dia nak tumpang bilik Damia. Sebab ini adalah kali kedua dia datang ke Phuket tu dan tidur di resort yang sama yang dia kena ganggu ni. Resort yang sekarang ni diorang tengah duduk tu. Pada masa tu Alice ni dia kena kacau teruk tau. Sebab ada cik pun tidur di atas katil sebelah dia. Masa tu dia nak menjerit pun tak boleh, nak minta tolong apatah lagi kan. Jadi dia tidur dengan cik pun tu sepanjang malam sampai ke pagi. Damia pun berfikir-fikir, dia tak adalah terus bagi kebenaran pada Alice untuk tidur dengan dia kan. Jadi dia pun cakap, "I will inform you later." Alice pun okey je lah, dia tak adalah nak paksa-paksa Damia untuk tidur dengan dia kan. Dan Damia ni pula jenis keras kepala. Kalau dia kata tak tu maknanya tak lah. Maknanya dia memang tak nak pun sebenarnya tidur dengan Alice, cuma dia belum bagi kata putus lagi. Jadi sepanjang perjalanan dia untuk pergi ke resort tu, dia tidur je. Bila dia bangun, dia dah sampai dekat resort tu dan dia tengok resort tu lawa gila. Dan pada masa tu dia dah lupa dengan permintaan Alice. Dengan perasaan yang teruja, Damia pun masuk ke dalam bilik dia. Masa dia masuk tu, dia bagi salam lah. Macam biasa, kalau dia masuk bilik hotel, memang dia akan bagi salam. Masa dia menjejakkan kaki dia masuk ke dalam bilik tu, tiba-tiba dia rasa macam perasaan yang serabut, rasa semak dan dada dia rasa berdebar-debar. Tapi Damia endahkan je perasaan dia tu. Dia malas nak layan kan. Dan memandangkan masa tu dia nak pergi mandi pantai, jadi dia pun bersiap-siap untuk keluar. Damia dan kru lain pergi naik speedboat untuk pergi ke island hopping. Sampai dekat island yang pertama tu, semua orang turun daripada boat. Diorang ni memang berlapan je lah kan. Memang 8 orang je yang pergi. Yang lain semua ada buat aktiviti masing-masing. Maksudnya diorang tak ikut lah pergi ke island tu. Jadi diorang pun menghiburkan diri lah dekat situ. Bermandi-mandi, makan, minum air kelapa semua kan. Tapi tiba-tiba ada satu kru ni, mulut dia agak celupa lah bila dia nampak ada satu cengkerang dekat pantai. Lepas tu dia cakap, that looks like it." Dia cakap macam tu. Dan Damia ni pula, dia bukan pattern yang akan tegur benda-benda macam tu. Sebab dia tahu kalau tegur je mesti akan ada gangguan yang akan berlaku kan. Selalunya macam tu lah kan. Dan masa tu Damia hanya mendiamkan diri. Sebab kalau dia bagi tahu pun dekat kru tu, bukan kru tu dan kawan-kawan dia akan percaya kan. Jadi dia diam je lah. Habis je tour dia tu, lepas tu tour guide tu pun dia kira lah berapa orang kan. Sebab nak pastikan semua orang ada kat dalam boat. Lepas tu bila dia kira-kira ada 9 orang. Padahal masa dia datang mula-mula tu, kita siap-siap kira ada 8 orang. Tapi bila dia kira banyak kali, dekat 3 kali juga dia kira, ada 9 orang. Masa ni bulu roma Damia dah meremang. Diorang ni malas lah nak fikir panjang kan. Jadi diorang pun senyap dan semua orang pun balik. Lepas maghrib, Damia dia tak turun ke bawah untuk dinner. Dia order je room service sebab dia nak Skype dengan mak abah dia. Masa tu Damia duduk dekat balkoni. Jadi abah dia boleh nampak lah bilik dia tu macam mana. Masa Damia tengah berborak dengan abah dia, tiba-tiba abah dia bertanya, "Angah, kawan kau tu tengah tidur, tak bising ke?"
Damia pun jadi blur. Memanglah diakui kalau dia gelak tu memang gelak sakal lah, memang tak ingat dunia lah kan, memang kuat lah kan. Tapi kawan mana pula yang tengah tidur ni? Jadi Damia pun tanyalah dekat abah dia, bilik sebelah ke abah? Setahu dia bilik sebelah dia adalah Ikmal, tapi Ikmal dah turun pergi dinner. Dan jawapan yang abah dia bagi ni memang seram gila lah pada waktu tu kan. Abah dia jawab, tak, yang tengah selubung atas katil tu lah. Pada masa itu keadaan jadi sunyi sepi. Dan Damia ni bulu roma dia dah naik meremang. Lepas tu dia memang tak berani langsung nak pusing ke belakang. Nak tengok skrin laptop tu pun dia dah jadi ketakutan. Dia tak tengok pun muka dia. Dia tengok muka abah dia je. Dan abah dia macam faham dengan situasi tu. Ada benda tidur dekat atas katil dia. Sempat Damia berpesan, abah jangan end tau, jangan end Skype tu. Sebab bagi dia, bila abah dia ada dengan dia, ibarat macam menemani dia sekali yang masa tu dia tengah ketakutan. Ibarat macam dia tak sorang-sorang lah pada waktu tu kan. Damia berasa sangat-sangat takut pada masa tu. Nak menangis pun ada. Jadi abah dia pun angguk dan abah dia pun berpesan pada Damia untuk baca ayat kursi sebanyak 21 kali dan baca doa Nabi Sulaiman. Dan lepas tu abah dia cakap, kau lari keluar cari kawan kau. Jadi Damia ni dia membaca semua surah yang dia tahu sambil ditemani dengan abah dia. Dan pada waktu tu dia teringat kata-kata Alice. Dia teringatlah cerita Alice kan. Jadi dia rasa apa yang dia alami sekarang ni sama dengan apa yang Alice alami juga. Pada masa itu bau wangi tiba-tiba datang. Jadi masa ni Damia ni dah ketakutan sangat lah kan. Tiba-tiba pula mana datang bau wangi ni. Damia pun apa lagi, dia kumpulkan keberanian dia. Dia ambil, dia capai telefon dia dan dia berlari keluar daripada bilik tu. Daripada balkoni tu nak pergi ke pintu, dia kena melintasi katil tu kan. Masa dia melintasi tu dia tutup mata. Mungkin pada waktu tu dia rasa diri dia sangat kelakar kan. Tapi disebabkan ketakutan dia lari macam orang yang tak cukup tanah. Dan kad akses dia tak ambil pun. Pintu dia biarkan tertutup sendiri. Dan dia tinggalkan abah dia online macam tu. Damia lari pakai slipper bilik pergi menuju ke restoran dekat resort tu sambil menangis-nangis. Resort tu pula pada waktu malam memang dia gelap lah kan. Masa dia turun bukit baru dia nampak restoran. Tapi sebelum dia menarik nafas lega, dia ternampak ada porch dekat dalam semak-semak tu. Dan Damia memang yakin gila itu memang porch tau, sebab benda tu berdiri dekat dengan Damia. Dan Damia pun jerit kuat-kuat, dia cakap jangan ganggu aku lah setan. Masa tu dia memang dah ketakutan sangat. Dan bila dia sampai dekat restoran tu, dia nampak ada Alice dan dua lagi kru tengah makan. Damia memang panik gila masa tu, menggigil-gigil badan dia. Dan masa tu muncullah staff hotel tak nampak dia. Dan dia terus cakap dengan Alice yang dia nak tidur dengan Alice malam ni. Manakala yang dua lagi kru tu, diorang macam kenapa kan, jadi diorang pun dah ketakutan lah. Tapi Alice ni dia faham lah kenapa Damia ni tiba-tiba takut. Malam tu lepas dia habis dinner, Damia pun tidur dengan Alice dan dua lagi kru yang tadi tu. Tidur bersama-sama dekat satu katil, bersempit-sempit dan berebut selimut. Dan diorang ni tidur dekat bilik salah satu kru tadi tu. Masing-masing berpeluh walaupun dalam aircon. Tapi diorang ni kena kacau dengan teruk tau. Sebab dinding bilik kru tadi tu macam dekat sebelah ni ada renovation. Degang-gedegang bunyi dia. Dengan bunyi tapak kaki dekat pintu bilik, macam ada ramai orang berlari-lari. Dan dekat balkoni ada bayang-bayang hitam. Bayang-bayang tu sangat tinggi. Dan balkoni tu menghadap ke pantai. Dan Damia tak pernah terkena gangguan macam ni. Semuanya dalam keadaan yang serentak. Dan benda ni berlanjutan sampailah ke pagi. Dan bila dah pagi, diorang berempat ni keluar daripada bilik tu dan pergi inform dekat staff yang bilik Damia ni terkunci. Alice teman Damia masuk ke dalam bilik. Dan masa dia masuk tu, dia tengok laptop dia dah habis bateri. Katil dia tu tak ada apa-apa pun yang berubah. Tapi bilik air Damia ni, ya Allah, Damia ni tak boleh lupakan lah. Bilik air tu penuh dengan air. Bergenang, lepas tu ada lecak. Dan Alice tanya dekat Damia, Damia tak tutup paip air dekat bathtub tu ke? Dan Damia cakap dia tak mandi pun dekat bathtub tu malam tadi. Melimpah-limpah air tu, memang terlampau banyak lah. Barang-barang toiletries Damia dan juga barang-barang makeup dia habis terbalik-balik dekat atas sinki tu. Dan selepas tu Damia pun bersiap-siap kemas-kemas apa yang patut. Korang nak tahu tak, lepas Damia lari daripada bilik tu yang malam tu dia Skype dengan abah dia tu kan, korang nak tahu tak abah dia nampak apa?
Abah dia nampak ada checkpoint atas katil tu, lepas je Damian tu berlari keluar. Dan abah dia pun jadi takut, abah dia pun end Skype tu cepat-cepat. Damian pula, lepas dia landed, dia terus demam. Dan selepas tu dia pergi ke Darusshifa untuk memulihkan semula semangat dia. Dan dia rasa memang pengalaman yang sangat-sangat buruk lah. Memang teruk lah pengalaman dia kena gangguan pada malam tu kan. Terima kasih sebab korang dengar sampai ke penghujungnya. Nanti kita akan berjumpa lagi di episod cerita yang akan datang. Kalau korang ada kisah seram yang korang nak kongsikan dengan aku, untuk aku ceritakan pada pendengar-pendengar aku, korang boleh hantar dekat email. Korang boleh PM aku je dekat IG ke, dekat TikTok ke, dekat mana-mana lah, dekat email ke, korang boleh je PM aku untuk ceritakan pengalaman korang. Terima kasih yang support aku sampai ke hari ni, yang komen dekat aku punya YouTube, yang komen video aku, yang like, yang subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada korang yang aku belum reply lagi ataupun terlepas pandang, aku akan reply korang secepat mungkin. Terima kasih sebab korang support aku. Bye.